InsyaAllah muka surat 43 ni. Kita sambung muka surat 43 pada paragraf yang kedua terakhir. Kemudian masih cerita tentang zuhud ni, tentang zuhud. Kemudian hal-hal yang mendorong untuk tidak menuntut yang tidak ada dan membahagikan yang ada dengan perasaan ringan ialah kerana mengingat bahaya dan aibnya dunia. Apa maksudnya tuan-tuan? Hal-hal yang mendorong untuk tidak menuntut yang tidak ada, menuntut yang tidak ada, manakala membahagikan yang ada dengan perasaan ringan. Kerana apa? Kerana mengingat akan bahaya dan aibnya dunia. Dalam maksudnya, ya, dalam maksudnya. Sebab apa? Ini time kita, masa kita untuk membahagikan apa yang ada. Apa yang ada kat kita ni kita nak bagikan pula. Kita nak bagikan. Pasal apa yang kita nak bawa, tuan-tuan? Kain putih, kalau perempuan 5 lai, 5 lapis. Lelaki 3 lapis lah. Kita nak bawa hak tu je. Tinggal duit banyak-banyak pun bak berebut dengan anak-anak je. Tak? Kalau boleh bagi siap-siap. Tak? Hibah siap-siap. Ada harta sana sikit tak? Tu pun confirm tak puas hati. Tu pun confirm tak puas hati. Tak? Padahal orang bagi free je. Bagi tanah ke, bagi saham ke, bagi apa ke, tak? Bagi siap-siap. Ya? Membahagikan apa yang ada dengan perasaan ringan. Maknanya tak ada masalah. Tak kedekut. Ringan, mudah je bagi. Ringan tu maksudnya mudah je bagi. Tak ada apa masalah. Ya? Jangan tunggu kita rasa nak mati baru kita nak bagi. Pun boleh, tak ada masalah. Nah, Allah Ta'ala sebut dah. Fasalli alaihim. Doakanlah untuk mereka. Kenapa? Inna salataka sakanun lahum. Sesungguhnya doa kamu itu akan menenangkan mereka. Tuan-tuan pasal kalau tuan-tuan bayar zakat kan, walaupun zakat fitrah kan, ambil baca doa. Sekurang-kurangnya dia baca doa, ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita. Apa makna dia tuan-tuan? Semoga Allah membalas apa yang engkau berikan, a'taita wa baraka, dan memberkati apa yang berbaki, apa yang baki yang ada pada engkau. Itu sunat muakkadah. Orang yang menerima zakat, amil tu doakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma ila arwahi azwajihi wa zurriyyatihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشائخنا ولأهلنا ولأهل بيتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولمعلمينا ولأرواح المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شاء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره وواله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang dimuliakan Musyi Jawatankuasa Masjid, barisan ahli jawatankuasa, para pegawai masjid, khususnya tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah izinnya, kerana dengan limpah kurnianya, alhamdulillah kita masih lagi diberi kesempatan, diberi kelapangan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan agenda kita pada hari ini pada minggu ini dan pada saat ini, insya-Allah. Surat 43 tersambung ke surat 43 pada paragraf yang kedua terakhir. Kemudian masih cerita tentang zuhud, tentang zuhud. Kemudian hal-hal yang mendorong untuk tidak menuntut yang tidak ada dan membahagikan yang ada dengan perasaan ringan ialah kerana mengingat bahaya dan aibnya dunia. Apa maksudnya tuan-tuan? Hal-hal yang mendorong untuk tidak menuntut yang tidak ada, menuntut yang tidak ada, manakala membahagikan yang ada dengan perasaan ringan. Kerana apa? Kerana mengingat akan bahaya dan aibnya dunia. Dalam maksudnya, dalam maksudnya. Saya faham gini, saya faham macam ni. Khususnya bagi kita di usia 50 tahun ke atas ni, yang Imam Ghazali pesan, bila kita umur 50 tahun ke atas ni, bermaksud kita dah masuk separuh masa kedua lah. Kita dah masuk separuh masa kedua, separuh abad. Satu abad ni 100 tahun. Makna kita dah hidup 50 tahun. Berpandukan apa yang Nabi bagi tahu kita, umur umatku ni antara 60 hingga 70. Kalau kita sandarkan kepada umur Nabi, kalau dah masuk 50 tu, makna ada berapa tahun lagi? 13 tahun lagi. Memang kebanyakannya kita hari ni lagu tu lah. Lagu tu lah kebanyakannya. Malah lebih muda daripada tu lagi. Kerana banyaknya faktor. Banyaknya faktor. Faktor kenderaan, faktor bagai-bagai lah, faktor makanan. Banyak. Yang nak jadi asbab mati tu banyak. Kalau tahun 70-an, saya hidup tahun 70-an, ujung 60-an, 70-an. Tak berapa banyak lagi kereta. Tak, makna peratus mati kereta tu kurang. Motor pun boleh kira. Tapi loni ni sepah. Tak, faktor kematian dengan sebab kemalangan tu banyak. Sekali kena bukan seorang.
Tak? Ramai. Ya. Jadi bila masuk umur 50 ni, benarlah apa kata Imam Ghazali, bila masuk umur 50 ni, seandainya kita tak ada lagi habuan kita kat dunia ni, tak usah ada bergelut sangatlah. Seandainya umur kita dah 50 ni, kata Imam Ghazali, kalau kita tak ada lagi keperluan asas dunia ni, dia kata mafhum dia lebih kurang kita stop lah. Bukan stop, tarik handbrake lah. Kita faham macam tu lah. Makna kita tumpukanlah 13 tahun lagi kalau ada. Makna 50 tu kita dah berjaya mengharungi dah. Kita berjaya, kita dah melepasi 50 dah. Tak? Tapi dalam bab dunia ni kita tak ada lagi. Tak usah duk berkacang semua. Kalau orang bertukar ni berkacang sangat lah. Pasal maklum sajalah, kita pun faham, tuan-tuan pun faham, saya pun faham. Tak, ketika kita usia muda, bagaimana kita? Tak, fokus kita memang dunia sungguh. Tak. Memang ada pahala. Tapi bagi saya kurang, fokus kita tu kurang lah. Pasal kita nak membesarkan anak-anak kita. Tak. Kita nak cari memang ada pahala, bukan kata tak ada pahala, tapi sendiri tahulah. Kadang baca doa sambil berjalan. Tak. Kadang berzikir pun tak apa nak cukup. Solat pun hak wajib je. Pasal banyak sangat rencah dia, banyak sangat kita punya cabang pemikiran kita tu. Berserabut pergi. Tambah kami dalam askar kan. Askar tahu sajalah, kerja kerana tuannya. Kerja kerana tuannya. Nak memuaskan hati orang je. Tak? Sama lah, jabatan-jabatan lain pun sama je kalau kita kerja dengan orang. Kerja dengan sendiri pun sama je. Orang bisnes lagi ya. Tak? Jadi, kalau tak dapat lagi lah apa yang kita nak, apa yang kita cari, rumah, untuk anak-anak kita dan sebagainya, stop sikit lah. Stop lah. Stop lah. Tarik handbrake pelan-pelan. Kita fokus pada 13. Kalau ada 13 baki, masa yang berbaki 13 tahun lagi tu. Tu yang dia kata, tidak menuntut yang tidak ada. Terus cari lagi lah. Terus duk kacang, terus duk bersungguh lagi. Tak payah menuntut lagi, nak cari apa lagi. Tapi sebenarnya tuan-tuan, di mana-mana pun sama je. Bukan kata kehidupan orang bandar kita tengok sibuk menyandar. Orang kampung pun sama je. Saya duduk kampung tradisional. Kira kampung tradisional betul lah. Dalam kampung ada kampung lagi. Dalam kampung ada kampung lagi. Kampung tradisional betul lah. Macam tuan-tuan ni kampung bandar lah. Tak? Supa je. Supa je. Duk kaluk lagu tu lah. Masjid tak benar dia. Bukan pasal Covid tak benar. Sebelum tu pun. Supa tu Tak? Hak tak pergi, tetap tak pergi. Dia tak nampak pun. Duk bekerja lagi. Duk kalut lagi. Tak? Apa yang dia cari lagi pun kita tak tahu. Jadi tak usahlah menuntut apa yang tidak ada, dia kata. Dan pula dalam masa yang sama membahagikan yang ada dengan perasaan ringan. Ini time kita untuk kita harus. Bila masuk umur 50 ke atas ni, 50 ke 60 kita, makna kita harus, kita tuai apa yang kita usaha dulu kita dah ada. Tak, kita dah ada lah. Kita dah ada lah. CPF pun dah banyak dah. Duit simpanan pun kita dah ada dah. Emas perak pun orang perempuan dah banyak dah. Tak? Berbanding dengan umur 30-an, 20-an. Apa yang ada umur 20-an? Umur 30-an apa yang ada?
masih berhutang lagi. Umur 50 ni kebanyakannya, 50 ke atas ni, hutang kalau ada pun sikit lagi dah. Tak, usah duk tambah lagi lah hutang. Usah duk tambah lagi lah hutang. Ada aja orang merayu tak? RSB lah, apa duk merayu lagi. Ya? Sebab apa? Ini time kita, masa kita untuk membahagikan apa yang ada. Apa yang ada kat kita ni, kita nak bagikan pula. Kita nak bagikan. Pasal apa yang kita nak bawa, tuan-tuan? Kain putih, kalau perempuan 5 lai, 5 lapis. Lelaki 3 lapis lah. Kita nak bawa hak tu je. Tinggal duit banyak-banyak pun, buat berebut dengan anak-anak je. Tak? Kalau boleh bagi-bagi siap-siap. Tak, hibah siap-siap. Ada harta sana sikit tak? Tu pun confirm tak puas hati. Tu pun confirm tak puas hati. Tak? Padahal orang bagi free je. Bagi tanah ke, bagi saham ke, bagi apa ke tak? Bagi siap-siap. Ya? Membahagikan apa yang ada dengan perasaan ringan. Maknanya tak ada masalah. Tak kedekut. Ringan, mudah je bagi. Ringan tu maksudnya mudah je bagi. Tak ada apa masalah. Ya? Jangan tunggu kita rasa nak mati baru kita nak bagi. Pun boleh, tak ada masalah. Macam saya pernah cerita kat sini kan. Dia rasa dia nak mati dah. Dia pergi jumpa doktor. Doktor kata, pakcik boleh hidup dalam 2 bulan lagi. Ya, 2 bulan lagi. Ya. Tak tahulah betul ke tidak doktor kata lagu tu. Dia pun balik tahun 2012, masa saya dekat Baitul Mal. Dia pun balik pergi jumpa jawatan kuasa surau masa tu surau lagi, belum naik taraf surau diri Jumaat lagi, belum naik taraf masjid lagi. Dia pun bagi tahu dia nak wakafkan tanah dia. Datang ke Baitul Mal, dia wakafkan. Ada rumah sewa ada 2 biji lepas tu, dan duit dia ada lebih kurang dalam 30,000 macam tu, dan dia tinggal sikit lah untuk lebih kurang 2 bulan dia nak mati tu. Ya. Tu. Tunggu punya tunggu, lepas 2 bulan tak mati. Masuk 3 bulan tak mati lagi. Masuk bulan keempat dia mai pula, dia nak ambil balik. Dia nak ambil balik. Mana boleh dah, bila yang wakaf dah tak boleh ambil balik dah. Yang dah wakaf tak boleh ambil dah. Ya, dah masukkan tu, dah ada nama Majlis Agama Islam Perak dalam apa ni, tapak rumah dia wakafkan tu. Dia nak juga. Duit tunai pun, hak wakaf tunai pun dia nak juga. Last sekali dia pasang lawyer. Dia pasang lawyer. Lawyer pun hantar surat, satu salinan, oleh kerana berkaitan dengan surau. Saya pun dapat satu. Pasal dia wakaf khas untuk surau. Duit daripada sewa tu untuk surau. Jadi dia nak minta balik. Mana boleh? Memang tak boleh lah. Sampai bawa ke atas. Yang menariknya alasan alasan lawyer, alasan dia. Alasan dia kata anak guam saya semasa mewakafkan tu dalam keadaan emosi tidak stabil. Pasal nak mati dah, emosi tak stabil. Sampai dibawa kes tu sampai dekat setahun, dia tak mati lagi. Dia tak mati lagi, tapi Allah dah mati dah lah. Dia mati umur tahun 2013 macam tu. Ya. Pasal pengurusi masjid sana kata, Ustaz, dah tak ada dah Ustaz. Tak dah Ustaz. Akhirnya memang tak dapat balik tuan-tuan, memang tak dapat balik. Cuma bagi pihak Baitul Mal ni, Majlis Agama Islam di peringkat negeri, dia fikirkan depa bagi juga separuh atas alasan menanggung nafkah dia. Menanggung nafkah semasa hidup dia. Tapi memang hak dia wakaf tu memang tak dapat balik. Memang tak boleh tuan-tuan. Tu pula. Baik, masa kita sihat lah. Masa kita sihat ni lah,
kita wakafkan. Ya. Sunat, sunat wakafkan. Beramal jariah dan sebagainya. Tetapi ya, sebelum tu kena tengok dulu yang mana yang wajib. Selesaikan yang wajib dulu. Segala hutang-hutang, kalau yang berkaitan dengan manusia, hutang, selesaikan hutang orang. Tanya dulu. Ya. Hutang zakat, misal kata, kalau ada hutang zakat, kita tak pernah bayar zakat. Ya, zakat tu tak pernah bayar, kena qada. Ya, kena qada. Bukan zakat fitrah saja. Zakat simpanan kita, zakat harta, zakat emas, kena cek balik. Kena bayar, kena qada balik. Selesaikan hak wajib-wajib dulu. Yang wakaf-wakaf ni sunat. Pasal yang wajib ni akan ditanya, akan dipersoalkan, akan dikira balik ke akhirat. Selesaikan yang ni dulu. Ya. Ada lebih, barulah kita infakkan. Ya. Baik. Kerana apa? Kerana mengingatkan bahaya dan aibnya dunia. Memang sayang betul tuan-tuan nak infakkan harta ni. Kita tak nafikan. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Bab yang berkaitan dengan zakat. Allah Ta'ala sebut. Apa tuan-tuan? Khus. Ambillah. Disuruh pemerintah, ambillah. Khus min amwalihim. Ambillah daripada harta mereka. Khuz min amwalihim sadaqatan. Sedekah. Dalam kurungan zakatlah, sedekah wajib. Sedekah ni ada dua. Sedekah sunat dan sedekah wajib. Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum. Untuk membersihkan mereka. Bersihkan hati daripada sifat bakhil, kedekut apa semua. Wa tuzakkihim biha. Dan untuk menyucikan harta mereka. Sebab dalam harta kita yang capai nisab, yang capai cukup syarat-syarat je, ada 1/40 ataupun ada 2.5% milik asnaf yang 8 tu. Kalau kita tak keluarkan zakat, tak keluarkan harta yang Allah Ta'ala bagi kat kita tu, seperti kita makan hak 8 golongan asnaf ni tadi. Makna tak bersihlah harta tu. Wa tuzakkihim biha. Allah Ta'ala sambung lagi. Fasalli alaihim. Orang yang ambil tu Allah Ta'ala suruh doakan pada orang yang bagi zakat tu. Fasalli alaihim. Pasal apa? Allah Ta'ala tahu hak bagi tu menggeletar. Hak bagi tu menggeletar. Ada 100,000. Tak, 100,000 zakatnya 250. 250 ke? 2,500. Oi. 2,500 ni macam-macam boleh buat ni. Mula panjang tak? Panjang angan kita. Ada orang 200,000, 5,000. Nak? Ui, banyak ni. 5,000. Kau banyak. 1,000,000. 250,000. Tahu tak? Kalau 1,000,000 betul ke? 25,000. Ui, banyak tu. Itu orang nak bagi zakat. Ni amil ni. Saya cerita amil. Amil ni, nak cerita amil. Ni kisah benar berlaku lah ni. Amil di Perak ni, dia bukan dapat 1/8. Dia dapat dulu 1/16. Lepas tu dia naik, dia up sikit jadi 1/12. Bukan 1/8. Walaupun amil-amil ni mempertikaikan, tapi jawapan daripada Majlis Agama Islam, dia kata tugas amil ni mengutip zakat dan mengagihkan. Tetapi tuan-tuan ni amil zakat harta ni, dia kutip dia tak agih. Alasan Tok Mufti. Jadi tu yang jadi 1/12 tu. Ni cerita 1/12. Ni masa saya kerja. Ya. Kami di pejabat masa tu bukan ada duit poket. Bukan ada duit peti cash ni. Duit peti cash ni pun tak banyak pun. Kadang-kadang kita nak buat jamuan raya apa semua kan. Ya, jamuan raya. Jadi kita ejahlah dengan amil-amil ni.
Biasanya hujung tahun ni ada orang-orang kaya yang kontak orang-orang kaya ni, dia tak main jabat. Disuruh kami pergi. Disuruh kami pergi ke pejabat dia ataupun ke rumah dia. Dia nak bayar zakat. Bukan sikit tuan-tuan bayar zakat. Mereka ni. Duit yang dia bayar, kita tak tahu duit dia banyak mana. Duit yang dia bayar pun dekat 200,000. 200,000, 300,000. Biasa tu, orang kaya. Pada satu ketika, kita, ni cerita ambil lah ni. Bak duit ni, saya tak bohong lah. Bukan serban melilit pun berletak. Kita kira-kira duit amil ni lebih kurang dalam 14,000 lah duit amil. Kita dah kira duit amil. Sebab kami tak boleh. Pasal kami kira staff. Tak boleh pergi. Sebab kami nak perlukan duit juga lah. Untuk ni, kita nak buat jamuan raya apa semua. Jadi kita adjust dengan amil-amil yang dilantik tu. Ustaz, boleh tak kutip zakat dekat sekian-sekian ni? Nanti duit amil ni kita bagi dua. 14,000 bagi dua, 7,000 lah. Ustaz ambil 7,000, hak 7,000 lagi. 7,000 lagi untuk pejabat kami lah. Dia pun pergi, cantik punya pergi. Pergi balik, dia pun serah duit lah. Berapa ratus ribu tak tahulah. Kira-kira duit ambil lebih kurang dalam 14,000 lah. Kita dah kira siap-siap. Okey lah. Tak lama dapat duit ambil tu, lebih kurang dalam masa seminggu, 2 minggu macam tu dapatlah duit ambil tu. Tunggu punya tunggu. Haram tak ada. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan kita pun tanya, "Ustaz, mana duit tu?" Allah, anak nak pakai duit lah. Anak-anak bagai-bagai lah. Itu hak amil. Itu hak amil. Hak orang nak bagi tu. Tak. Allah Ta'ala sebut dah. Fasalli alaihim. Doakanlah untuk mereka. Kenapa? Inna salataka sakanun lahum. Sesungguhnya doa kamu itu akan menenangkan mereka. Tuan-tuan pasal kalau tuan-tuan bayar zakat kan, walaupun zakat fitrah kan, amil baca doa. Sekurang-kurangnya dia baca doa, ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita. Apa makna dia tuan-tuan? Semoga Allah membalas apa yang engkau berikan, a'taita wa baraka, dan memberkati apa yang berbaki, apa yang baki yang ada pada engkau. Itu sunat muakkadah. Orang yang menerima zakat amil tu doakan. Kalau tuan-tuan pergi bayar dekat pejabat Baitul Mal, perempuan yang doa kan. Kalau staf perempuan yang terima zakat tuan-tuan kan, okey tak? Ada juga orang komplain. Saya dulu, pelik sangat Ustaz, perempuan doa untuk saya. Kan pelik sangat. Atas permintaan mesti dia cari saya. Lalu cari saya, Ustaz tolong doakan. Dia faham. Dia tahu hati dia faham. Kita pun faham. Orangnya hebat. Tiap-tiap bulan dia bayar 2,000. Tiap-tiap bulan 2,000. 2,000 ke 3,000. Kalau bulan tu dia tak ada, dia akan qada balik. Pendapatan dia bayar. Dia bayar. Orangnya sangat simple tuan-tuan. Saya jumpa kat masjid daerah, dia naik motor RS dia. Berapa naik. Dia pun buka helmet. Saya tengok helmet dia span pun tak ada. Punyalah. Rupanya dia kerja kat pelantar minyak. Dah ke pelantar minyak. Kerja cari minyak dia kata. Kerja cari minyak je tahu dia kata. Hebat orangnya tuan-tuan. Maknanya dah, kita kalau duit banyak ni kan lain, tak pakai RS tu tak. Tak ada pun Goldwing. Goldwing yang lama ke. Tak, dia simple. Payahnya, tapi dia berjaya melepasi itu kehebatlah. Memang kita tabik. Memang kita tabik. Itu dia tuan-tuan. Allah Ta'ala tahu. Nak bagi itu sangat susah. Itu dia. Membahagikan dengan perasaan ringan ialah kerana mengingatkan bahaya aibnya dunia. Baik, dalam suatu riwayat diterangkan bahawa Nabi SAW ketika menemui seekor bangkai kambing, lalu baginda bertanya kepada sahabat, mengapa bangkai ini dibiarkan oleh pemiliknya? Nabi tanya, awak bangkai ni pemilik dia, tuan kambing ni awak tak peduli? Kata Nabi. Nabi saja tanya je lah kan. Pasal apa? Agak-agak hampa pasal apa?
kambing ni, bangkai kambing ni tuan dia tak peduli. Nabi nak mengajarkan. Jawab sahabat, oleh kerana tiada berharap lagi. Sahabat kata, sahabat berjawab, nak buat apa lagi? Bangkai dah pun nak buat apa lagi? Ya. Maka Nabi SAW bersabda, demi Allah yang menguasai diriku, bahawa dunia ini lebih rendah pada pandangan Allah daripada bangkai kambing pada pandangan pemiliknya. Ya. Maknanya bagi Allah, dunia ni tak ada nilai pun. Ya, tak ada nilai. Walaupun bagi kita ni sangat besar nilainya, sangat besar artinya. Ya, harta bendanya dan sebagainya. Ya. Kalau kita imbas balik, buka balik kisah para sahabat tak? Jauh tak? Bagaimana yang saya sebut dah, bagaimana Sayyidina Abu Bakar bila ditanya, apa yang ada pada engkau? Hanya Allah dan Rasulnya. Ya. Nabi sendiri. Ya, Nabi sendiri. Nabi dia ada allowance dia. Nabi dah ada allowance dia. No? Nabi dan juga Ahlul Bait. Sebab itulah Ahlul Bait ni dia tak boleh terima zakat. Tak boleh terima zakat. Orang yang ada said-said tu. Yang ada said-said tu. Kalau dia yakin dia ni keturunan daripada Bani Hashim, keturunan Nabi, dia ni tak boleh terima zakat said. Said ke, Habib ke, Habaib ke, wallahu alam. Ya. Kecuali said yang beranak malam Jumaat. Tu lain. Orang India Muslim kan, kalau beranak malam Jumaat dia bos said. Sebab tu pak dia tak ada said, dia ada said. Tu tanya dia, "Pak hang ni kita Arab dah?" Saya tahu, saya ni said malam Jumaat dia kata. Tu dia beranak malam Jumaat. Tak, kalau confirm lah. Ataupun syarifah. Tak, kalau dia miskin, dia tak berhak, tak boleh terima zakat. Wallahu a'lam lah. Kita kat Perak ni ramai agak said-said kan. Said syarifah dan sebagainya. Sama ada keturunan Bani Hashim ataupun tak tahulah, Allah. Bukan said ya, bukan said, sayyid. Bukan Said, Sayyid, S-Y-E-D, Sayyid, Sayyidina. Kita duk sebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bukan Sayyidina, Sayyidina, Said, penghulu kami. Said tu makna dia penghulu kami. Ya. Demi Allah yang menguasai diriku, bahawa dunia itu lebih rendah pada pandangan Allah daripada bangkai kambing pada pandangan pemiliknya. Jadinya tak usah kita duk, makna ada limitasi, ada limitnya. Ya. Tak saya kata di awal tadi, Imam Ghazali pesan kat kita, kalau umur 50 tu beda-beda lah. Ya. Apa yang ada pada kita ni, time. Inilah masanya untuk kita infakkan. Pasal kita dah boleh bajet lah. Ya. Makan tak lalu apa. Umur saya masuk umur 50 ni kan, 50-53 umur kan, betul terasa diri. Rasa nak makan bila masuk sikit je, dah kenyang dah. Dah, rasa kenyang dah. Kita dah boleh bajet dah. Pakaian pun semua tu, nak pakai hat tu je. Nak pakai setara mana sangat tak ada lah nak usah-usah ke. Nak pakai nak melawar lama jembat setara mana. Pelik sangat. Tak. Kita dah tahu, kita dah boleh bajet dah. Kalau ikut tafsiran, kalau ikut tafsiran Majlis Agama Islam Perak, Majlis Agama Islam Perak, seorang lelaki di Perak, keperluan dia setahun 10,500. 10,500. Keperluan seorang lelaki. Bayar bil api apa semua, kereta pun dah ada apa semua, 10,500. Seorang lelaki. Purata. Purata. Makna 10,500 tu bagi 12 dapatlah sebulan berapa lebih kurang. Tak. Sakit demam dia apa semua tu je. Nak mengeteh, mengopi, tak tu lebih kurang. Orang perempuan, kalau kita lelaki menanggung seorang wanita 5,500 setahun.
5,500 setahun. Bagi dengan 12. 400 agak yang sebulan. Lebih kurang 400 lebih tak? 400 lebih nak menjara seorang wanita. Agak-agak kalau tanya agak-agak kat belakang tu dapat tak 400 sebulan? Ataupun abang-abang kat sini tak? 400 sebulan boleh lah, tambah seorang lagi pasal dah ada balance banyak lagi ni. Ada balance banyak lagi ni, kira ada 1,000 lagi, mana boleh seorang satu lagi ni. Susah dah buat pasal. Kenapa kesian tu janda anak 2 tu. Janda anak 2, janda anak 3 tu. Janda 25 tahun bukan 25 tahun janda. Bagai-bagai lah. Tak payahlah. Masuk 50 ni tahu dah, kita dah tahu dah, boleh bajet dah. Pasal anak-anak pun dah lepas. Dah, anak-anak dah lepas. Terus ada tebang duk jaga cucu pula. Sampai bila tak habis? Sampai bila? Memang tak habis. Duk jaga cucu pula, 12 cucu pula. Pas sorang. Tak. Cukuplah touch and go je okey. Tak. Lepas tu orang kata pula ustaz pandai lah, ustaz tak ada cucu lagi. Wallahu a'lam. Ustaz tak ada lagi boleh lah. Tapi tanda-tanda tu walaupun anak saya tak kahwin lagi, tanda-tanda tu ada. Tak. Saya masuk umur 53 tahun ni, tahun 54 tak. Tengok budak kecil dia rasa lain. Tengok kucing. Tengok budak kecil dia rasa lain. Habis-habis tak ada pun tengok kucing. Dah mula start bercakap dengan kucing dah. Tak, walaupun kucing kita tahu dia tak faham, tapi kita dah mula nak bercakap dengan kucing. Itu tanda dah tua. Tanda-tanda tu. Baik. Jika sekiranya harga dunia ini seimbang dengan sayap nyamuk sahaja, maka tidak akan diberikan kepada kafir walaupun seteguk air. Tu dia. Kalaulah nilai dia seberat sekepak nyamuk, tak? Ini nak cerita ni tak ada nilai di sisi Allah. Memang betul pun. Kalau saya ingatlah di Madinah dia ada muzium Asmaul Husna. Siapa pernah masuk? Saya pernah masuk sekali lah. Kat situ dia akan satu montaj video dunia kita di kedudukan dunia kita, bumi kita ni di cakrawala. Di cakrawala. Dia zoom sampai dunia ni duduk di cakrawala tu. Macam pasir je tuan-tuan. Macam pasir je. Bumi ni macam pasir je. Bila kata macam pasir je, mana di sisi Allah tak ada apa-apa. Tak. Masya Allah. Dia zoom. Ini betulnya. Dia zoom tu. Montaj mungkin daripada NASA barangkali lah. Dia ambil montaj tu. Dia masih tandakan bumi tu, dia zoom. Zoom kecil. Duduk. Kita tengok bila bumi tu berada di cakrawala tu. Di satu cakrawala ni ada beberapa cakrawala. Ni satu cakrawala saja. Tak ada nilai apa-apa. Betul lah. Imam Ghazali kata tak ada nilai di sisi Allah. Itu dia. Dan sabdanya pula yang bermaksud dunia itu terkutuk dan terkutuk apa-apa yang ada di dalamnya kecuali yang digunakan untuk apa-apa yang diredai oleh Allah. Kalau kita tak gunakan sebaik-baiknya, apa harta yang Allah Ta'ala bagi kat kita, apa yang Allah Ta'ala bagi kat kita ni tak ada nilai. Pasal kita ni tuan-tuan, tak? Bukan nanti ada harta tak? Di segi ibadah kita tengok sendiri, ibadah kita ni, ada ibadah yang ibadah badaniyah, ibadah qauliyah. Badaniyah ni yang perlu kita laksanakan dengan fizikal kita, ibadah. Ada ibadah yang qauliyah yang perlu kita sebut, baca Quran, zikir dan sebagainya. Ada yang berbentuk maliyah, mal, harta benda. Tak, zakat, sedekah,
Masuklah sedekah ni pula macam-macam lah, bagi makan orang, apa lagi, bagi duit ke, tambah-tambah lo ni kan, musim Covid ni kan, banjir pula dan sebagainya. Itu pula untuk kita guna ibadah. Apa yang Allah Ta'ala bagi kat kita ni, ya, duit ringgit dan sebagainya, kita infakkan, ya. Ada yang berbentuk apa, ya, emosi kita, ya, perasaan kita, ibadah juga. Apa yang kita rasa. Tuan-tuan, perempuan kalau duduk seorang, apa tuan-tuan rasa? Perempuan rasa. Bangun daripada tidur, apa yang perempuan rasa? Bangun, perempuan rasa. Saya alhamdulillah Ta'ala cerita, bila bangun pagi tu, Allahu Akbar, hidup lagi aku, ya Allah. Masuk dalam bilik air. 2-3 langkah masuk dalam bilik air tak? Alhamdulillah, boleh bergerak lagi. Boleh melangkah lagi. Masuk dalam bilik air. Duduk dalam bilik air. Tak? Boleh lagi tunaikan hajat dalam bilik air. Ada berapa ramai orang yang tak boleh? Tak boleh pakai colostomy bag je. Tak boleh. Berak kencing duduk dalam ni. Kawan saya baru dalam 2-3 bulan lepas meninggal. Umur sebaya. Tak ada sakit apa. Tahu-tahu tahap 4 dah. Apa ni? Kanser. Kanser usus. Allahu Akbar. Anak kecil-kecil lagi. Kahwin 2-3. Anak kecil-kecil. Tak apalah harta dia banyak. Ya. Habis tak ada. Berapa ramai orang tak boleh tidur. Kita boleh tidur dengan nyenyak. Tak? Apa perasaan tuan-tuan? Ya? Apa bila rasa tu apa? Dalam hati tu apa rasa? Syukur. Tak semena-mena kalau kita ingatlah, kalau emosi kita stabil, kalau kita ingat Allah, alhamdulillah ya Allah hidup lagi. Ya? Alhamdulillah kaki boleh melangkah lagi. Ya? Betul. Alhamdulillah kita boleh ada lagi harta, kita boleh pergi masjid dan sebagainya. Ada lagi peluang yang Allah Ta'ala bagi kat kita untuk kita cari lagi untuk keperluan akhirat. Ya, kita gunakan. Dan banyak perkataan ulama dalam menerangkan bahaya dan keaiban dunia ni. Di antaranya seperti disebutkan oleh Sayyidina Yahya bin Mu'az. Yahya bin Mu'az ni tabi'in, bukannya Yahya bin Mu'az ni tabi'in. Bila sebut tabi'in ni, dia hidup 200 tahun ataupun 300 tahun selepas Nabi wafat. Bahawa dunia itu ibarat kedai makan bagi syaitan, dan jangan engkau mencuri apa-apa dari sana, sebab nantinya dia datang kepadamu untuk menuntut balas. Ya. Dunia ni. Tak payahlah stop lah Maharaja Lawak ke apa ke Bala ke tak. Doa extravaganza lah, apa kebala lagi tak. Saya dah nak karaoke lagi lah. Tak tahulah belah sini, saya balik Johor baru ni. Mereka ni, sebelum ni saya duduk Sabah ni. Kalau Kenuri ni, dia kalau tak ada karaoke ni tak sah. Suatu penghormatan pula kepada tuan rumah. Kalau kita ni main ke Kenuri kahwin dia tu, kita booth lagu. Satu penghormatan pula. Mereka pergi-pergi, mereka pun booth lagu. Saya tak pandang booth lagu tu. Saya pandang, cek rumah saya. Oh hebat pak cik ni. Makna dia biasalah, dia boleh ikut lirik lagu tu. Makna dia ni biasalah. Tak, biasalah. Makna dia duk praktis lah benda tu. Dalam hati kita, dah lagi. Dah lagi nak nyanyi. Dah lagi nak ngapai lirik. Dan lagi nak ikut lirik. Tahu pula. Waktu-waktu macam tu kita tak ada dah, stop dah. Tumpu Quran dah. Tumpu Quran dah. Baca Quran dah. Kalau tak betulkan Quran. Ataupun paling tidak pun zikir-zikir. Tak ada nak mengaji lagi dah. Tak? Berzikir, banyak zikir dan sebagainya. Maknanya akan ambil masa nak hafal lagu apa semua tu. Nak ingat lagu apa semua tu kan ambil masa, buang masa. Ini yang kata lara ni. Tak ada nilai ni. Dan berkata Fudail bin Iyad rahimahullah, jika dimisalkan seandainya dunia itu seumpama emas, tapi lekas rosak, dan akhirat itu sebagai tembikar tetapi lebih tahan, tentu yang lebih baik dipilih oleh tembikar yang tahan daripada emas yang lekas rosak, hilang. Dan betapa salahnya orang jika memilih tembikar yang lekas rosak
dan meninggalkan emas yang lebih tahan. Ni Fudail bin Iyad ni dia buat perumpamaan begitu pula. Ya. Dan berkata Abu Darda, cukuplah mengukur hinanya dunia kerana adanya kemaksiatan hanya di dunia sahaja dan tidak akan dapat didapatkan apa-apa yang diredai oleh Allah kecuali dengan meninggalkan dunia. Kena faham lah, no? Meninggal dunia ni bukan maksudnya buang habis dah. Hak pergi balik ni kan, TV hak 50 inci tu pergi tahu kat luar. Bukan dia. Tahu hak luar, hak rosak tak apa, lepas tu beli baru. Bukan tu maksud dia tinggal dunia ni. Kena faham ni hak lara-lara ni lah. Hak lara-lara ni. Kita lo ni banyak peluang. Dalam handphone pun dah kita boleh banyak dapat maklumat smartphone kan. Kita boleh paling tidak pun walaupun dia lo ni interaktif belaka lah. Walaupun komunikasi satu hala dan ada yang boleh dua hala. Kita boleh ambil peluang tu. Jangan jadi tak tentu hala sudah. Jadi ketagih pula. Tengok pornografi dan sebagainya. Bukan masa je lah. Bukan masa je dah. Banyak dalam ni banyak ada je depa hantar. Semua bila kita klik ke tengok ke view ke, depa yang hantar gambar tu dapat duit. Anak saya pernah buat yang depa buat yang Bitcoin punya syarikat, satu syarikat Korea. Daripada mana datangnya duit tu? Daripada mana datangnya duit terlalu banyak? Terlalu banyak duit ni masuk duit. Saya pernah tengok ada sahabat saya buat. Dah lingkup pun. Mula tengok dia kata tengok duit aku berjalan. Setiap saat duit. Bila habis 24 lepas 12 tengah malam total balik dia cuba total satu malam 150-160 ribu ditukar dengan nilai. Anak saya pernah buat program untuk ni, pernah bekerja, dia pun tak tahu. Baru dia rujuk kat kita. Dia kata paling bisnes dalam dunia ni yang paling menguntungkan melalui IT ni paling menguntungkan pornografi. Yang kedua judi. Yang ketiga dadah. Yang keempat senjata. Bisnes dalam dunia ni hak banyak masuk duit. Paling cepat, paling mudah masuk duit. Pornografi. Orang tengok je, dia tulis tu kan view kan. Tengok je dah. Dah masuk duit dah tuan-tuan. Baik. Dan kata orang Arif ni bukan nama orang yang berpengetahuan. Dunia ini bagaikan bangkai yang sudah berbau. Siapa yang menghendaki sesuatu dari bangkai itu harus sabar bercampur gaul dengan anjing-anjing. Dan dari sinilah diambilnya kata-kata yang masyhur itu. Dan diriwayatkan bahawa sebagian ahli kasyaf telah berkata, saya melihat, ini kisah-kisah orang sufi lah ni, saya melihat dunia dalam rupa bangkai dan melihat iblis sebagai rupa anjing yang sedang mendekat bangkai itu. Kemudian ada kata-kata di atas, kamu itu anjing-anjingku dan bangkai itu makhlukku yang telah kusediakan untukmu. Siapa-siapa yang merebutnya dari kamu, maka aku beri kekuasaan padamu atas dia. Dan berkata pula Yahya bin Mu'az Ar-Razi. Ini bukan Ar-Razi yang saintis Islam tu bukan. Aku tinggalkan dunia kerana sedikit manfaatnya, namun banyak lelahnya, banyak letihnya, lekas rosaknya dan rendah sekutu-sekutunya. Ini kata-kata ahli-ahli sufi. Kita ngaji tasawuf, saya selalu suka saya ingatkan kita ngaji tasawuf ni tuan-tuan, bukan kita nak hukum orang. Bukan tujuan kita nak menghukum orang. Kalau kita baca dalam bukan dalam blog lah, dalam Facebook lah, kita tengok tak berapa ramai
Orang puji Ustaz Abid Liu, tapi dalam masa yang sama orang kutuk dia, apa kata nak menunjuk ke apa ke, bukan. Jangan kita terlibat. Itu terpulang. Pasal kalau kita buka balik bab sedekah ni, boleh, tak ada apa masalah tuan-tuan. Tak terkurang pahala pun kalau kita mampulah tahan. Pasal kita pamerkan dengan tujuan supaya orang pun ikut buat kebaikan. Tak ada masalah. Tapi ada orang yang tak mampu, kan? Macam saya pernah cerita di Sosial Mindef, tiap minggu kita akan cari tabung tu. Dalam tabung tu mesti ada duit RM1, duit 100 dibalut dengan duit RM1. Duit 100, not 100 dibalut dengan duit RM1 dalam tabung. Mesti ada punya. Jeneral kita tahu siapa yang bagi tu, Jeneral Hamid Bidin. Tahun 2009 macam tu lah. Bukan tahun 1999 masa saya duduk dekat Mindef tu. Lepas Jumaat kita kira duit, mesti ada punya. Kita tahu dah agak, kita boleh agak ini Jeneral Hamid Bidin ni. Duit 100 dia balut dengan duit RM1. Sampai macam tu dia takut orang nampak. Mungkin dia tak boleh tahan ke orang kali kan. Takut masuk duit 100 lagi, hai kata riak pula. Kan? Dia balut dengan duit RM1. Dia masuk. Orang nak kutuk dia, kutuk alah Jeneral duit banyak masuk RM1 lantak api tak? Sebenarnya dia masuk 100. Ada orang macam tu lah. Jadi terpulang pada individu. Kita ni jangan hukum orang. Kita ngaji tasawuf ni untuk diri kita, cermin diri kita. Baik, saya rasa sekadar itu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minal alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم اشرح بالقرآن العظيم صدورنا ويسر به أمورنا وعظم به أجورنا وحسن به أخلاقنا ونور به قلوبنا وقبور آبائنا وأمهاتنا ولأجدادنا ولجداتنا ولمشائخنا وقبور المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.